kita lihat soalan ini. Soalan 16, pelajar 10 menunjukkan pencontoh A, B, C, D, E, F. Lukis semula pencontoh dengan menggunakan kaedah geometri. Dikurutkan titik baru B dan C yang ditunjukkan. Kamu sudah diberi B dan C. Dan tips untuk melukis semula rajah ini adalah dengan menggunakan kaedah ini. Okey, lepas itu, dengan menggunakan jawapan di A, lukis semula pencontoh ikut nisbah sisi. Nisbah sisi 4:5. Jadi, tips untuk melukis lukisan jenis nisbah sisi adalah seperti yang ditunjukkan di sini. Okay, jadi kita jawab soalan yang pertama dulu. Kita lukis semula pencontoh menggunakan kaedah geometri. Maksudnya gambar rajah ni kita kena pindahkan ke sini. Jadi cara untuk melukis senang saja. Kamu ambil selai kertas, kamu lakar dulu. Kamu lakar terlebih dahulu rajah ini. Rajah sama seperti yang ditunjukkan. Lepas tu kamu labelkan juga A, B, C, D, E. Lepas itu sini ada satu bulatan dan kamu juga diberi pusat. Okey, jadi labelkan D, C, B, A, E. Okey. Jadi kamu lihat ni. BC. BC begini. Maksudnya kamu boleh pusingkan gambar rajah ini supaya kamu boleh dapat gambaran. Rajahnya macam mana. Nanti yang kamu lukis, gambar rajah akan jadi macam ini. Okey, ini rajah yang kamu akan dapat nanti. Jadi kita letak. Saya letak di tepi dulu untuk rujukannya. Lepas tu kita tengok yang pertama pusing ikut arah jam. Maksudnya kamu lukislah. Lukis ikut arah jam. Maksudnya dari B ke C sampai D. Lepas tu lukis E. Lepas tu sampai lukis A. Dan balik semula kepada B. Ikut urutan ini. Supaya kamu tak ketinggalan mana-mana titik. Yang kedua, cari pusat bagi lengkuk. Kalau nak cari pusat bagi lengkuk, kita gunakan kaedah ini. Katakan kamu diberi lengkuk. Lepas tu, kamu nak cari titik tengahnya, titik pusatnya kat mana. Jadi, kamu lukiskan dua garis. Lepas tu, gunakan kaedah pembahagi dua. Kamu boleh dapat pusatnya. Ataupun, kalau kamu diberi separuh bulatan, kamu just sambung dua-dua hujung. Lepas tu, bagi dua. Bagi dua, dapatlah pusat dia. Okey. Kadang-kadang tak diberi, memang tak diberi pusat. Kalau tak diberi pusat, kamu kena cari pusat. Tapi untuk soalan ini, kamu diberi pusat. Kalau pusat senang. Kita tunjukkan dulu, kalau tak ada pusat, kalau tidak diberi pusat, macam mana kamu cari pusat. Jadi pada lengkuk ni, katakan ini lengkuk DE. Ini lengkuk DE ya. Kalau kita nak cari pusat untuk DE, senang saja kita buat dua garis. Kita buat dua garis kat mana-mana pun boleh. Lepas tu gunakan kaedah pembahagi dua. Gunakan kaedah pembahagi dua. Sama jarak atas bawah. Ini dalam keadaan sekiranya tak diberi tidak diberi pusat. Sini pun bagi dua. Kalau sudah diberi pusat, tak perlu cari lagi. Cikgu sekarang cuma tunjukkan bagaimana kamu cari pusat sekiranya tak diberi pusat. Jadi kamu boleh lihat di sini, dua-dua garisan yang dah dibagi dua ni boleh menyentuh pada pusat lengkuk. Kalau kamu diberi titik persilangan macam ni, maksudnya pusat dia. Dalam bulatan ni dah ada pusat lah. Kan?
Jadi kita sudah ada B, kita sudah ada C. Sekarang kita lukis, kita sudah ada B, kita sudah ada C. Sekarang kita nak lukis D. Bagaimana dapat D? Semua kita kena bermula dari B, C. Kita bulatkan B, C. Sebab nanti kita punya jangka lukis kena letak di B, C. Jadi kita nak cari titik D. Jadi kita ambil B dulu. B dulu, sentiasa B, lepas tu C, B, C. Okay, jadi kita letak di B dulu. Ambil jarak ni D, sampai D. D ada di mana? D ada di atas kan? Jadi, kita letak di B. Lepas tu, kita buat satu tanda di atas. D ada di area sini, bukan bawah, di atas. Sekarang kita buat pula... kita letak pula di C. Cikgu sudah cakap B dan C ya. Kalau kamu tak nak keliru, kamu boleh bulatkan BC. Sentiasa guna BC. B dah. Sekarang C. C dengan D. Sekarang C dengan D. Sini. Jadi kita boleh sambungkan. Boleh saja sambungkan. Garis lurus. CD adalah garis lurus. Okey, sekarang pula lengkuk yang ni, DE. Nak lukis DE, kita perlu ada pusat lengkuk dan juga titik E. Jadi kita buat pusat dulu. Buat pusat dulu, maksudnya B ke pusat. Sentiasa B dulu. B ke pusat. Mana pusat? Pusat ada di sini. Jangan salah pusat. Pusatnya ada di mana? Kita tengok sini. Pusatnya ada di bawah. Jadi kita buat B sebelah bawah. Bawah C. Kita letak di B. Kita buat di bawah sini. Okey. Tak jadi kan? B sampai sini kan? Sekarang C pula. C sampai pusat. So dari C sampailah pusat. Sini. Jadi ini pusat untuk lengkuk. Ini tak boleh sambung. Memang pusat dia, pusatnya satu saja kat sini. Okey, sekarang dah ada pusat. Sekarang kita nak buat E pula. Sekarang kita buat E, kita pusing ke arah jam. Jadi D, sekarang kita buat E. E, jadi kita letak semula di B sampai E. B sampai E. Mana E? Mana E? Kalau kita letak macam ni, E ada di bawah. Jadi sebelah bawah sini. Buat satu garis. Lepas tu C ke E. Lepas B, C ke E. C ke E. C ke E. Maksudnya sini. Sini adalah titik E. Ini titik E. Ini titik apa? D. Terlupa nak labelkan tadi. Jadi sekarang kita boleh lukis menggunakan garis objek. Dari sini ke E, ke D. Sepatutnya lah boleh sambung D dengan E. Tak boleh sambung, kita buat satu lengkuk. Ni namanya lengkuk, bukan lengkung lengkuk. Sekarang dah siap E. Sekarang kita buat pula A. A ada di mana? A ada di sini. Jadi B ke A dan juga C ke A. B ke A. B ke A. B ke A ada di mana? B ada di sebelah bawah sini. Jadi kita buat tanda ni sebelah bawah juga. Sekarang pula C ke A. C ke A. Jadi ni C ke A. Oh, ini titik A. So, A sambung dengan E. A sambung dengan E, garis lurus. Lepas tu, A sambung dengan B pun, garis lurus juga. Okey, dah. Mana lagi yang tak ada? Pusat belakang. Sekarang kita kena buat pusat belakang pula. Jadi, kita ambil pusat belakang ni. Kita ambil P ke pusat. B ke pusat.
B ke pusat. Okay, kita tengok balik rakanan kita. Pusatnya ada di mana? Ada di bawah sini. So, maksudnya dari sini arah ke sini. Lepas tu C ke pusat. C ke pusat. C ke pusat. Ni pusat dia. Lepas tu jejari berapa? Kita ambil jejari kat sini. Kita boleh pindah terus. Kita gunakan garis objek. Dari sini ke sini. Inilah jejari dia. Dari sini. Kita lukiskan jejari. Inilah bulatan. Okay, inilah cara kita menjawab soalan yang A. Untuk soalan B pula, dengan menggunakan jawapan di A, lukis semula pencontoh ikut nisbah sisi. Ikut nisbah sisi. Kalau nisbah sisi, lebih senang sebab kamu buatkan satu garis saja. Lepas tu bolehlah kamu mula lukis. Untuk nisbah sisi, kita tengok soalan ini. Untuk soalan ini, kita sentiasa bulatkan yang depan, nombor yang depan. Apa? 4. 4 lebih besar ke lebih kecil daripada 5? Lebih kecil. Kalau lebih kecil maksudnya pengecilan. Jadi kita kena cari satu pusat pengecilan. Pusat pengecilan mana yang kamu nak? Kamu boleh buat di garis yang lurus. Kamu boleh pilih AB ataupun AE. Katakan cikgu pilih AE. Jadi pilihlah, katakan cikgu gunakan garis AE, pusat di A. Pusat di A. Jadi dari sini A, cikgu buat satu garis. Lepas tu 4/5 kan? Jadi kita ambil 5. Kita ambil 5. Kita buat 5 tanda. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita buat 5. Jadi yang 5 ni, kita labelkan 4 dengan 5. 4 dengan 5. 5 ni kita sambung dengan E. 5 kita sambung dengan E. Ini pengecilannya. Pengecilan. Jadi rajas yang kamu lukis mesti lebih kecil. Yang asal ni 5. Yang raja yang baru adalah 4. Okey, lebih kecil. Lepas tu kamu kena buat garisan pancaran. Garisan pancaran sambung ke semua bucu. Semua pusat juga. Okey, jadi dari sini ke sini. Sambung ke pusat. Dan juga setiap bucu. Okey, dah. Lebih kecil, jadi tak perlulah lebih panjang. Mesti lebih pendek, jadi sampai sini saja. Kalau pembesaran barulah kita buat garisan pancaran yang lebih panjang. Jadi seterusnya apa yang perlu kamu buat? Kamu kena selarikan lagi. Yang ni pusatnya kita selarikan dari sini ke sini. Satu garis, lepas tu gunakan sesiku satu lagi buat garisan selari. Buat garisan selari. Ini pusat yang baru. Ini pusat yang asal, ini pusat yang baru. Lepas tu jejari yang baru pula yang ni. Jejari yang sentuh dengan ni sambung ke pusat pancaran. Ni sambung ke pusat pancaran. Ni lah jejari yang baru. Jejari yang baru, kita sudah ada jejari yang baru. Jadi gunakan jejari yang baru ni, lukiskan bulatan. Bulatannya kena gunakan kompas yang baik ya. Yang kompas ni tak elok. Carilah kompas yang baik ya. Okay, ini bulatan yang baru. Pastikan tak ada 2 garis ya. Sebab cikgu punya ni tak berapa elok.
bila kamu lukis bulatan tu, pastikan satu garis saja. Kalau nampak dua garis, kamu kena ubah. Satu garis sahaja. Okey, jadi kita start dah bulatan. Sekarang kita buat bulat lengkuk ni. Lengkuk ni jadi D, E ke D. Sambungkan E ke D. Lepas tu selarikan. Bila kita selarikan dari nombor 4 ni sampai garis pancaran. Kita lukis sampai garis pancaran saja. Tak perlu lebih. Sampai garis pancaran saja. Maksudnya ini adalah titik D yang baru, iaitu D prime. D prime. Kita sudah ada E prime, E. Ini E prime. Pengecilannya E prime. D, D prime. Pusatnya pula. Pusatnya pun kena kita selarikan. Jadi pusatnya sambung ke E. Dan selarikan sampai E prime sini. Ini pusat yang baru. Pusat yang baru ni. Ini pusat yang asal. Ini pusat yang baru. Jadi untuk pusat yang baru ni kita boleh buat satu lengkuk. Dari pusat yang baru ini yang asal, ini yang baru. Jadi kita letak jarinya sampai E prime, sepatutnya boleh sentuh pada D prime. Jadi kita buat satu lengkuk. Okey, ini untuk pengecilannya. Seterusnya kita sudah ada D, sekarang kita buat pula C. C sambung dengan E. C sambung dengan E. Lepas tu kita selarikan. E sambung dengan C prime. Ini C, ini C prime. Sampai garis pancaran. So, ini C prime. C prime. Jadi, D prime ni sambung dengan C prime. Gunakan garis objek. Ni boleh terus garis objek. Kemudian kita cari pula titik B. Mana titik B? B ni kita guna C, BC ni kita selarikan sampai sentuh pada titik C prime. Kita letak sesiku kita dengan BC. Lepas tu kita letak sesiku di sini. Kita selarikan. Dapatlah B prime, C prime. Ni, B prime, C prime. Jadi, kita semak semula pengecilan. A memang pusat, jadi tak ada A prime. E prime. D prime, C prime, B prime. Okay. Maka kita dah siap soalan B.